Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-632 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita akan berkongsi sepotong dua ayat daripada kalamullah untuk kita menghayati dan mengambil pengajaran daripadanya, mengambil ibrah dan kebaikan daripadanya. Moga-moga menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, lebih mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Ahlan-ahlan Redmi, kemudian Isma, Ridwan Abdullah, Ahmad dan juga Juliana, ahlan-ahlan Latifah Hanum serta Mr. Kelas 90, Umamah Yus, user 236, Musaddiq, hamba Allah, dan juga di FB. Ahlan-ahlan kepada Kak Kamiza Muhammad Amil, Ninda Anis, Marwani Ahmad, kemudian Safia Sapian, Azima, Habibah Suib, Jamila Ihsan, Muhammad Daud, Siti Amni, Safia Sharif. Terima kasih banyak-banyak, jazakillah khairah. Moga Allah balas dengan kebaikan Kak Jamila Ihsan, Nian Arwangi, Laila Umar, Habibah Abdul Aziz, Zalila Haji Ahmad, Sharifah Alia, Ija Rahman, Ali Lili, Hajarah Zain, Nirmala Asna, Hashimah Uthman, Kati Khairuddin, Ruslina binti Johari, Rusliza, Nurhayati Wiwi, Nurjahan Karamdad, ahlan-ahlan Sania Mustafa, Siha Cika Az-Zulaimi dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Hari ini kita dah tiba pada ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 180. Maka minta sahabat-sahabat yang ada Al-Quran untuk buka Al-Quran, ataupun mohon catat, nanti boleh jadikan sebagai rujukan ayat yang ke-28 surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat yang ke-180. Ahlan-ahlan Azaz, ahlan-ahlan Ica Caca. Kemudian ada yang tanya, Pami bertanya dekat TikTok, dekat mana lagi ada buat live? Dekat FB. FB Umar Aziz. FB yang dah lama. FB dah lebih kurang hampir 3 tahun semenjak daripada tahun 2020. TikTok baru lagi, sebab baru ada handphone yang kedua, handphone yang kedua untuk TikTok. Instagram belum ada lagi. Doakan insya-Allah nanti dapat juga berkongsi dekat Instagram. Dekat YouTube dulu pernah buat, tapi bila guna handphone yang sama ke Instagram dan juga ke Facebook, ke YouTube dan Facebook, maka dia menjadi berat. Okey, jom kita lihat. Saya baca dahulu ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعلموا
annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Sadaqallahul 'azim. Maka apakah ringkasan ayat yang ke-28? Ringkasan ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahawa harta dan keluarga adalah ujian yang besar buat manusia. Harta dan keluarga adalah ujian yang besar buat manusia. Namun, jika manusia tersebut berjaya untuk melakukan yang terbaik mengikut perintah Allah, maka pada harta dia beroleh pahala yang besar, wa annallaha indahu ajrun azim, dan pada pengurusan keluarga dia akan beroleh pahala yang besar. Maka ini adalah ayat yang ke-28 berkenaan tentang harta dan juga keluarga adalah sejenis ujian daripada Allah untuk manusia. Namun untuk yang berjaya mengharungi, mengurusnya, maka pada waktu itu akan beroleh ganjaran yang besar. Ini adalah ringkasan ayat yang ke-28. Apakah kaitan ayat yang ke-28 dan ayat sebelumnya, iaitu ayat yang ke-27? Maka dalam tafsir Al-Wasit, para ulama tafsir menjelaskan kaitan ayat yang ke-27 dan ke-28 adalah ketika mana Allah Subhanahu wa taala melarang manusia, melarang orang-orang yang beriman untuk berlaku khianat kepada Allah, untuk berlaku khianat agar jangan berlaku khianat kepada Rasulullah, jangan berlaku khianat kepada amanah dan kepercayaan yang diberikan. Khianat kepada Allah maksudnya jangan langgar perintah Allah. Khianat kepada Rasulullah maksudnya pada waktu itu jangan diabaikan sunnah dan ajaran Rasulullah. Khianat kepada kepercayaan maksudnya membuka rahsia, melanggar perjanjian dan seumpamanya. Maka bila Allah ingatkan pada ayat yang ke-27 yang kita dah baca semalam, agar tidak berlaku khianat, maka ayat yang ke-28 disusuli dengan keluarga dan harta. Maka disebutkan di sini dalam tafsir Al-Wasit, walamma kana hubbul amwali wal aulad, dan apabila kecintaan terhadap harta dan keluarga, wal istighalu bihim, dan sibuknya manusia dalam urusan harta dan keluarga adalah sebab yang paling kuat untuk manusia berlaku khianat. Nabbaha, maka Allah memberi peringatan agar pada waktu itu manusia tidak tertipu dengan ujian yang Allah berikan daripada sudut harta dan keluarga. Maka manusia, dia sebenarnya keutamaan dalam kehidupan dia adalah pada waktu itu keluarga dia. Dan untuk keluarga dia sanggup pada waktu itu untuk mencari harta. Maka kecintaan pada harta, kecintaan pada keluarga kadangkala menyebabkan manusia pada waktu itu melanggar perintah Allah, berlaku khianat terhadap kepercayaan yang diberikan dan sebagainya. Ahlan Ampal, terima kasih Ampal, jazakumullah khairah. Ahlan Marwan, Arini dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka itu kaitan, kata para ulama tafsir, kaitan bila Allah sebut jangan berlaku khianat dan Allah Subhanahu wa taala sebut tentang harta dan keluarga, maka kaitannya adalah kecintaan pada keluarga, kecintaan pada harta yang selalu mendorong manusia untuk berlaku khianat kepada Allah dengan melanggar perintah Allah, berlaku khianat kepada Rasulullah dengan mengabaikan ajaran Rasulullah, berlaku khianat terhadap kepercayaan dengan pada waktu itu dia tidak menunaikan tanggungjawab dia. Maka ini adalah ayat yang ke-28. Jom kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu, firman Allah, dan ketahuilah sesungguhnya amwalukum, harta-harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, dalam kurungan iaitu keluarga kamu, fitnah adalah fitnah
adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ianya adalah ujian. Kadang-kala ujian ini sampai menjadikan manusia pada waktu itu melakukan perkara yang haram hanya kerana cintakan keluarga, hanya kerana cintakan harta. Sampai pada waktu itu melakukan perkara yang Allah larang. Contohnya, manusia kadang-kala dalam untuk dia mencari harta, dan tak salah mencari harta, bekerja berniaga. Tetapi dalam keadaan dia mencari harta, menjadikan dia sampai bergaduh dengan orang. Maka itu perkara yang Allah larang. Dalam dia mencari harta, maka pada waktu itu dia meninggalkan solat, perkara yang Allah tuntut untuk dilakukan. Dalam dia mencari harta, pada waktu itu mungkin dia sanggup melanggar perjanjian dengan orang yang dia telah berjanji. Contoh, maka manusia disebabkan cinta pada harta yang merupakan Allah nak uji dia, dia sanggup melakukan khianah yang disebut pada ayat sebelumnya. Begitu juga keluarga. Kadang-kala manusia kerana cintakan keluarga, maka dia sanggup pada waktu itu mengambil harta yang haram, sumber yang haram, melakukan perkara yang haram. Kenapa? Kerana cintakan keluarga. Maka pengajaran yang pertama, Allah ingatkan kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya harta dan keluarga adalah antara ujian yang Allah berikan kepada kamu. Adakah keluarga dan harta menjadikan kamu melanggar perintah Allah, meninggalkan ajaran Rasulullah, ataupun sebaliknya? Maka ini adalah penghayatan yang pertama, pengajaran yang pertama, bagaimanakah tindak balas manusia terhadap harta dan pada waktu itu terhadap keluarga dia. Bukanlah maksudnya bila harta dan keluarga ujian kita nak tinggalkan, itu bukan maksud dia. Kita tak boleh lari daripada ujian. Kalaulah pada waktu itu kita meninggalkan harta dan keluarga kerana alasan, oh ini fitnah, ini ujian, maka itu bukan maksud dia. Maksud daripada ayat ini adalah bukan nak suruh tinggalkan harta dan keluarga. Maksud daripada ayat ini adalah bagaimana dengan cinta pada keluarga dan harta. Tetap pada waktu itu kita mengutamakan Allah, Rasul, dan tidak berlaku khianat terhadap amanah-amanah dengan kita buat perintah Allah, menguruskan mengamalkan sunnah Rasulullah, dan pada waktu itu kita berlaku amanah terhadap tanggungjawab yang diberikan. Sebab itu dalam suratul Kahfi konteks dia sama. Kalau kita lihat suratul Kahfi, 2 ayat daripada suratul Kahfi. Kita buka juga suratul Kahfi. Suratul Kahfi pada muka surat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 294. Lalu pada muka surat 294, surah yang ke-18. Muka surat 294, surah yang ke-18, ayat yang ke-7, minta maaf. Surah yang ke-18, ayat yang ke-7. Muka surat yang ke-294. Ahlan-ahlan Arini, Ica Caca, ahlan-ahlan Fitri, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang share learning point di ruangan komen. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri dan juga untuk yang baru join. Lalu kenapa menulis bagus? Sebab ada pepatah Arab menyebut al-ilmu saydun. Ilmu ini umpama binatang liar yang kita tak boleh nak kawal. Kita dengar, lupa. Itu ilmu. Apa-apa ilmu pun begitu. Kita dengar, lupa. Dia umpama binatang buas, binatang liar yang kita tak boleh nak kontrol, yang kita tak boleh nak pegang. Dengar, lupa. Sama macam binatang yang liar. Kita dapat tangkap je, kita biar je, dihilang. Maka bagaimana cara untuk pada waktu itu kurung dia, ataupun pada waktu itu menjadikan dia tak hilang? Maka kata para ulama adalah wal kitabatu qaidun. Dengan kita menulis, menjadikan pada waktu itu kita ingat. Lalu sebab itu, kalaulah bukan ilmu je, contoh kita ada idea, idea ni best sangat, idea ni hebat sangat, idea ni, kita ada idea.
cepat-cepat ambil pen, kertas, tulis. Ataupun kalau handphone, ambil buka nota kita, tulis. Sebab kalau tak tulis, maka pada waktu itu dia hilang. Itu adalah ilmu. Benda-benda dan sebagainya pada waktu itu jika tak ditulis, maka ianya akan menjadi hilang. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join di FB dan juga di TikTok, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka jom kita lihat ayat yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayat yang ke ayat mana tadi? Ayat yang ke-7 daripada surah yang ke-18. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat ini, inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang di atas muka bumi. Apa-apa yang di atas muka bumi maksudnya semuanya. Semua yang berada di atas muka bumi ini sebagai zinah, sebagai perhiasan. Ini adalah perhiasan. Apa yang kita nampak di atas muka bumi ini, semuanya pada waktu itu adalah perhiasan. Indah, cantik, seronok, best. Macam perhiasan, bila kita nampak perhiasan, hati kita tertarik. Maka apa yang kita nampak di atas muka bumi ini, semuanya adalah perhiasan. Apa maksud perhiasan? Ianya tidaklah real. Real daripada sudut yang hakiki. Kerana yang hakiki adalah syurga. Hakiki adalah kehidupan yang berikutnya. Namun Allah jadikan pada waktu itu, kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang pada waktu itu perhiasan. Ini adalah satu perhiasan. Indah, cantik. Dunia ini Allah jadikan begitu indah, begitu cantik, sampai kita tak nak tinggalkan dia. Walhal dunia ini adalah sementara. Kita tak nak pada waktu itu tinggalkan dia, walaupun dunia ini adalah sementara. Maka daripada sini kita nampak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dunia ini Allah jadikan indah, perhiasan. Namun apakah tujuannya? Firman Allah Subhanahu wa taala, linabluwahum ayyuhum. Allah jadikan dunia ini perhiasan, dunia ini indah sebab Allah nak uji manusia. Adakah manusia dengan ujian perhiasan dunia ini, dia akan lupa Allah, abaikan ajaran Rasulullah, ataupun bagaimana? Lalu ini ayat yang ke-7 daripada surah yang ke-18 Al-Kahfi. Dunia Allah jadikan perhiasan bertujuan untuk menguji manusia. Kemudian pada surah yang sama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada pada ayat yang ke-46, surah yang sama, surah yang ke-18, ayat yang ke-46, muka surat 299. Allah highlightkan dengan lebih detail apakah perhiasan yang pada waktu itu merupakan ujian yang lebih besar berbanding dengan semua yang ada di dunia. Maka firman Allah pada ayat 46 surah yang ke-18, al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Daripada banyak-banyak perhiasan dunia, perhiasan yang pada waktu itu lebih disukai oleh manusia, lebih berat ujian dia. Firman Allah, al-mal, harta, wal-banun, anak-anak dan keluarga, zinah. Kita nampak perkataan yang sama dengan ayat 7, zinah. Ianya adalah perhiasan al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Namun Allah ingatkan, wal baqiyatus salihat, dan orang yang pada waktu itu boleh memberi tumpuan untuk melakukan amalan salih yang berkekalan, khairun, maka itu adalah lebih baik, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, thawaba, dalam bentuk pahala, wa khairun amala, dan lebih baik dalam bentuk harapan. Lalu apa maksud amalan soleh yang berkekalan? Bukan maksud waktu itu adalah tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, tidak. Tetapi bagaimana dengan harta yang kita cinta tadi, yang kebiasaan dia manusia boleh berlaku khianat kepada Allah dan Rasul. Dengan harta yang kita ada tadi, pada waktu itu menjadikan kita gunakan harta untuk
melakukan amalan yang baik dan juga beroleh pahala daripada Allah. Dengan keluarga yang ada, bagaimana kita bimbing keluarga kita, jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Maka dengan keluarga tadi, menjadikan kita mendapat amalan soleh yang berkekalan, dan pada waktu itu mendapat pahala daripada Allah, daripada Tuhan. Maka ini ayat 46 dan ayat ke-7 bila digabungkan, ayat ke-7 Allah sebut semua di dunia adalah perhiasan. Betul. Tetapi lebih daripada itu, perhiasan yang lebih bernilai pada manusia adalah harta dan keluarga. Dan kalaulah digunakan harta dan keluarga pada perkara yang Allah suka, maka ianya merupakan amalan soleh yang berkekalan dan sebaik-baik pahala dan harapan yang kita boleh harapkan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jom kita kembali. Maka kita dah nampak pengajaran yang pertama, bahawa harta dan keluarga adalah ujian yang Allah nak uji manusia. Pengajaran yang kedua kita boleh dapat, manusia kalaulah pada waktu itu tidak berhati-hati, maka harta dan keluarga boleh menjadi asbab dia berlaku khianat kepada Allah, Rasul dan amanah yang Allah berikan kepadanya. Maka itu adalah dua pengajaran. Namun antara perkara penting yang kalau kita boleh teliti daripada ayat ini adalah perkataan wa'lamu, yang mana katanya adalah i'lamu. Waw itu adalah waw ataf dan i'lamu. Kalau kita tengok betul-betul, i'lamu ini hamzah, ain, lam, mim, waw. Maka apakah kata dasar dia? Apakah kata asal dia? Bahasa Arab ni, dia sebenarnya dia ada kata asal dia, yang kebanyakannya adalah 3 huruf. 3 huruf. Contohnya masjid, kata asalnya adalah sa, sin, jim, dal. Itu kata asal dia, yang memberi makna sujud. Contohnya adalah mat'am, restoran. Kata asalnya adalah ta, ain, mim, yang memberi makna makan. Itu adalah kata asal. Contohnya pakaian. Pada waktu itu, kata asalnya lam, ba, sin. Maka kalau kita tengok i'lamu, hamzah, ain, lam, mim, waw. Apakah kata asal dia? Maka kata asalnya adalah ain, lam, mim, yang memberi makna ilmu, yang memberi makna tahu. Maka kalau kita teliti bila Allah gunakan perkataan wa'lamu, dan wa'lamu selalunya dalam Quran terjemah diterjemahkan sebagai ketahuilah. Itu dalam terjemahan. Tetapi kalaulah kita lihat daripada konteks dia, maka wa'lamu memberi ain lam mim, ain lam mim, ain lam mim, memberi makna ilmu, memberi makna pengetahuan. Maka sebenarnya Allah nak menerangkan kepada kita untuk kita kenal harta dan juga keluarga adalah ujian, untuk kita nak mengelakkan harta dan keluarga menjadikan kita berlaku khianat kepada Allah dan Rasul, untuk nak menjadikan kita berjaya dalam ujian harta dan keluarga. Maka apakah kata kunci dia? Wa'lamu, perlu mempunyai ilmu. Perlu pada waktu itu mempunyai ilmu. Perlu berterusan pada waktu itu mempelajari ilmu. Ilmu Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan, ilmu daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu daripada perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang berkaitan, ilmu fiqh, ilmu tentang dalaman kita tasawuf, ilmu tentang apa yang patut kita buat fiqh, ilmu tentang kepercayaan kita akidah, semua ilmu-ilmu yang basic yang berkaitan dengan kehidupan, kita perlu berterusan untuk mempelajarinya, kerana mudah-mudahan dengan wa'lamu, mudah-mudahan dengan ilmu, kita boleh kenal sesungguhnya harta dan keluarga adalah ujian daripada Allah. Ujian bukan dalam erti kata kita nak tinggalkan, tidak. Tapi ujian bagaimana kita nak menguruskan sebaiknya. Kerana kalaulah kita uruskan sebaiknya, maka apa yang berlaku? Firman Allah pada penghujung ayat yang ke-28,
wa annallaha indahu ajrun azim. Allah, minta maaf. Bismillah. Alhamdulillah. Minta maaf. Minta maaf kalau ada yang puasa, saya minum depan orang yang berpuasa. Okey. Maka firman Allah, kalaulah seseorang itu dengan ilmu, dia boleh kenal pada waktu itu harta dia bagaimana cara untuk dia menguruskan. Dia boleh kenal bagaimana cara untuk dia mendidik keluarga dia. Maka dengan itu dia boleh kenal keluarga ni adalah ujian untuk Allah nak uji dia. Dengan ini dia boleh mendapat pada waktu itu apa? Kalau diurus dengan sebaiknya, firman Allah, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pada waktu itu ajrun azim, ganjaran yang besar, pahala yang besar. Kenapa Allah sebut selepas daripada ujian ganjaran yang besar? Bererti kalaulah pada waktu itu seseorang itu dengan ilmu, dengan wa'lamu, dia boleh kenal bagaimana nak menguruskan keluarga dan harta mengikut kehendak Allah, maka dengan harta tadi, dengan keluarga tadi, dia akan beroleh ganjaran yang besar daripada Allah. Ganjaran yang sangat besar. Sebab itu kita ambil satu contoh dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang kaya, yang pada waktu itu dia sakit, yang dia khawatir dia akan meninggal dunia. Maka dia minta izin daripada Nabi SAW untuk dia sedekahkan semua harta dia. Maka Nabi ada dialog dengan dia dalam hadis yang panjang. Nabi kata, tak, jangan. Lalu kalaulah pada waktu itu tak ada ilmu, kita akan anggap, oh, sedekah kepada orang lain je pada waktu itu adalah pahala. Maka pada akhir hadis Nabi SAW bersabda, kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan mereka aghniya, kaya, khairun, adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan keluarga kamu, wahai Sa'ad, dalam keadaan alah, miskin, yatakaffafunan nas, dan kemudian perlu mengemis pada manusia. Nabi tegur. Kemudian Nabi bersabda lagi, wa antaj'ala ma fi imra'atik sadaqah, apa yang kamu suap dekat mulut isteri kamu, itu pun sedekah. Maka bila kita ada ilmu daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran, sebenarnya pada waktu itu keluarga kita adalah peluang untuk kita dapat banyak pahala. Harta kita bila kita guna pada perkara yang betul, maka pada waktu itu ada banyak pahala. Tetapi ianya memerlukan ilmu yang kita dapat daripada Al-Quran, yang kita boleh dapat daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ayat yang ke-28, apa penghayatan yang terakhir. Sebenarnya bila kita pandai dengan ilmu, kita uruskan keluarga dengan baik, harta dengan baik, maka pada waktu itu sesungguhnya kita beroleh ajrun azim, ganjaran yang besar, pahala yang besar. Mudah-mudahan keluarga dan harta menjadikan kita beroleh lebih banyak pahala, lebih banyak keridaan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini dia keluarga. Assalamualaikum semua. Okey, kita jumpa lagi nanti jam 2 petang. Saya tak pasti sempat buat ke tak, sebab saya ada beberapa program. Namun kalau kita tak sempat jumpa jam 6 petang, kita akan jumpa jam berapa? Kalau tak sempat jumpa jam 2, kita akan jumpa pada jam 6. Tunjuk 6 pada kakak-kakak semua, pada abang-abang semua, tunjuk 6. Kita akan jumpa jam 6 petang dalam kitab Al-Azkar, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada sahabat yang baru join, insya-Allah 22 hari bulan 10 dekat Masjid Al-Ikhlas Section 13 dan juga secara online akan ada daurah kitab 6 aspek utama mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembelian boleh tekan link yang berada di ruang komen. Jumpa lagi. Terima kasih semua.